Jika anda seorang lelaki berusia, apa yang akan saya katakan ini mungkin akan mengejutkan anda, malah membuat anda marah. Tetapi saya katakannya kerana saya telah melihat sendiri akibatnya secara langsung. Bukan dalam tajuk berita atau teori, tetapi pada wajah lelaki-lelaki yang datang ke klinik saya dengan menyangka semuanya baik-baik sahaja sehinggalah ia tidak lagi begitu. Mereka perlahan-lahan kehilangan perkara yang membuatkan mereka merasa hidup, hubungan, keyakinan dan kawalan tanpa menyedari puncanya. Dan selalunya puncanya adalah tabiat peribadi yang tidak pernah diajar kepada mereka cara untuk menguruskannya di usia lanjut. Saya Dr. Nur Amina, seorang doktor yang pakar dalam kesihatan dan daya hidup lelaki selama lebih 3 dekad. Saya telah bekerja dengan beribu-ribu lelaki dalam lingkungan usia 60-an, 70-an, malah 80-an. Lelaki yang kuat, bijak dan berjaya tetapi masih keliru dengan apa yang berlaku pada tubuh dan minda mereka sendiri. Bukan kerana mereka lemah, tetapi kerana tiada siapa yang pernah bercakap secara jujur dengan mereka tentang kesan penuaan terhadap kesihatan seksual dan bagaimana satu tingkah laku semula jadi, jika tidak ditangani dengan bijak, boleh menjadi ancaman senyap kepada semua yang mereka hargai. Inilah paradoksnya, melancap boleh menyembuhkan dan ia boleh memudaratkan. Ia boleh menguatkan ereksi anda, memulihkan aliran darah, malah menenangkan kebimbangan. Tetapi ia juga boleh mematikan emosi, mengurangkan kepekaan dan memutuskan hubungan anda daripada keperluan sebenar anda. Perbezaannya bukan terletak pada sama ada anda melakukannya, tetapi pada bagaimana dan mengapa anda melakukannya. Dalam video ini, saya akan mendedahkan 7 kebenaran yang setiap lelaki berusia lebih 60 tahun mesti tahu. Kebenaran yang boleh menjadi penentu antara kemerosotan dan pembaharuan. Jadi, teruskan bersama saya. Apa yang akan datang mungkin akan mengubah cara anda melihat tubuh, minda dan sifat kelelakian anda selamanya. Sebelum kita bermula, jika anda baru di sini, pastikan anda menekan butang langgan, subscribe dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas mesej kesihatan yang jujur dan berasaskan sains yang direka khas untuk lelaki berusia lebih 60 tahun. Dan jika video ini menyentuh hati anda dalam apa jua cara, type 1 di ruangan komen. Jika tidak, type 0. Maklum balas anda membantu saya untuk berkhidmat kepada anda dengan lebih baik. Mari kita mulakan dengan kebenaran pertama kerana sebelum kita bercakap tentang tabiat, risiko atau penyelesaian, anda perlu faham apa yang sebenarnya berlaku di dalam badan anda selepas usia 60 tahun. Ini bukan tentang ketakutan, ia tentang kejelasan. Kerana sebaik sahaja anda mengetahui perubahan biologi yang berlaku di sebaliknya, segala-galanya akan mula masuk akal. Kebenaran tentang tubuh anda selepas usia 60 tahun, apa yang tiada siapa beritahu anda. Saya telah duduk berhadapan dengan ratusan lelaki berusia 60-an, 70-an dan ke atas. Lelaki yang memandang tepat ke mata saya dan bertanya, "Doktor, adakah ini normal? Adakah saya sedang kehilangan kehebatan saya?" Dan saya selalu memberitahu mereka perkara yang sama. Ya, ia normal, tetapi itu tidak bermakna anda harus menyerah kalah padanya. Lihat, selepas usia 60 tahun, badan anda mula menulis semula peraturannya. Testosteron, hormon lelaki utama anda, mula menurun secara berterusan seperti suis pemalap cahaya yang perlahan dan senyap. Anda mungkin tidak perasan pada mulanya, tetapi lama-kelamaan ia menjadi lebih sukar untuk terangsang. Tenaga anda terasa lebih hamba dan keinginan anda pudar tanpa penjelasan. Ini bukan tanda kelemahan, ia adalah biologi. Ia adalah badan anda yang meminta penjagaan yang berbeza. Tetapi inilah yang tiada siapa beritahu anda, zakar anda, ereksi anda, kepekaan anda, semuanya berkaitan dengan sesuatu yang lebih mendalam, peredaran darah, ketegangan otot, tindak balas saraf. Tisu di dalam zakar anda sangat halus dan seperti mana-mana otot, ia memerlukan penggunaan yang sihat dan kerap untuk kekal berfungsi. Apabila aliran darah melambat, sama ada disebabkan usia, tidak aktif atau penyakit, tisu itu boleh menjadi lemah, malah mengecut. Dan kepuasan diri apabila dilakukan dengan penuh kesedaran, sebenarnya boleh membantu menjaga kawasan itu aktif dan beroksigen. Ia bukan sesuatu yang memalukan, ia adalah penyelenggaraan. Sama seperti meregangkan sendi atau berjalan untuk menjaga kesihatan jantung anda. Namun kebanyakan lelaki tidak melayannya dengan cara ini. Mereka sama ada mengelak topik itu kerana tidak selesa atau bergantung padanya secara kompulsif tanpa memahami apa yang sebenarnya diperlukan oleh badan mereka. Di situlah letaknya bahaya.
bukan pada perbuatan itu sendiri tetapi pada ketiadaan pengetahuan dan kesedaran. Jadi jika anda tertanya-tanya mengapa keadaan tidak terasa sama lagi, mengapa ia mengambil masa lebih lama, terasa berbeza atau tidak memuaskan seperti dahulu, ia bukan dalam kepala anda. Ia berada dalam darah anda, hormon anda dan tisu anda yang menyesuaikan diri dengan masa. Tetapi apa yang berlaku apabila tabiat yang baik menjadi sesuatu yang menghalang anda tanpa anda sedari? Itulah yang perlu kita bincangkan seterusnya dan ia adalah sesuatu yang jauh lebih biasa daripada yang anda fikirkan. 2. Apabila tabiat sihat berubah menjadi risiko tersembunyi, saya ingin berkongsi sesuatu yang saya tidak selalu bicarakan dalam jurnal perubatan, tetapi ia adalah sesuatu yang saya lihat berulang kali di sebalik pintu tertutup. Seorang lelaki masuk ke pejabat saya, biasanya sedikit teragak-agak dan berkata, "Doktor, saya sangka saya sedang melakukan sesuatu yang baik untuk diri saya. Jadi mengapa saya rasa lebih letih, lebih terasing dan entah bagaimana kurang merasa seperti seorang lelaki." Dan saya tahu serta-merta dia tidak bercakap tentang sesuatu yang ekstrem. Dia bercakap tentang sesuatu yang sangat peribadi, sesuatu yang begitu biasa sehingga sering diabaikan, melancap secara kerap. Apa yang bermula sebagai pelepasan yang sihat telah menjadi ritual untuk melarikan diri. Satu tabiat senyap yang telah mengambil lebih banyak ruang daripada yang sepatutnya. Melancap pada dasarnya bukanlah masalahnya, malah ia boleh memberi manfaat yang luar biasa untuk peredaran darah, keseimbangan hormon dan kejelasan mental apabila diamalkan dengan niat dan keseimbangan. Tetapi pada saat ia menyelinap ke latar belakang rutin harian anda sebagai refleks bukan pilihan, ia mula mengubah keadaan. Saya pernah mendengar lelaki memberitahu saya mereka tidak boleh tidur tanpanya tidak boleh fokus pada siang hari melainkan mereka menyelesaikannya. Dan itulah saat kita beralih dari manfaat kepada risiko. Kerana inilah kebenarannya. Sebarang tingkah laku, tidak kira betapa semula jadi, boleh menjadi tidak sihat apabila ia mula menggantikan apa yang anda benar-benar perlukan. Hubungan, pelepasan emosi, contentment. Anda mungkin tidak perasan ia berlaku, ia tidak menjerit, ia merayap masuk. Dan suatu hari anda sedar anda telah berhenti menghubungi rakan-rakan, hilang minat pada hobi atau menjauhkan diri daripada pasangan anda tanpa mengetahui sebabnya. Itu bukan kerana anda rosak. Ia kerana otak anda telah menemui jalan pintas dan ia memilih keselesaan berbanding pertumbuhan. Tetapi bagaimana jika saya beritahu anda ini bukan hanya tentang minda atau emosi anda? Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa lama-kelamaan perbuatan yang sepatutnya untuk menjaga anda kuat dan bertenaga itu boleh secara senyap melemahkan sistem fizikal anda yang paling penting, bermula dengan saraf dan tisu yang memberi anda nikmat. Mari kita bincangkan itu seterusnya. Akibat fizikal tersembunyi yang kebanyakan lelaki abaikan. Anda tahu, salah satu perkara yang paling menyedihkan yang saya dengar daripada pesakit yang lebih tua ialah, "Doktor, saya tidak dapat merasa seperti dahulu lagi." Seolah-olah percikannya telah hilang dan saya tidak tahu bagaimana untuk mengembalikannya. Dan mereka mengatakannya dengan rasa kecewa yang senyap, seolah-olah mereka menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang tidak pernah mereka jangkakan. Tetapi sebenarnya ia bukan salah mereka. Tiada siapa yang pernah memberitahu mereka bahawa apa yang mereka sangka membantu mungkin secara perlahan-lahan bertindak menentang mereka secara fizikal. Bukan hanya emosi. Apabila melancap menjadi terlalu kerap, terlalu kuat atau dilakukan dengan terlalu banyak tekanan atau kelajuan, ia boleh mula menghauskan sistem yang sepatutnya disokongnya. Hujung saraf di dalam saka sangat sensitif dan dengan rangsangan berlebihan, ia boleh mula menjadi tumpul. Ia seperti mendengar muzik pada volum penuh setiap hari. Lama-kelamaan anda berhenti mendengar nota-nota halus. Kehilangan deria rasa itu tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia beransur-ansur. Suatu hari anda hanya sedar ia memerlukan lebih banyak usaha untuk terangsang atau lebih sukar untuk kekal tegang atau klimaks anda tidak seperti dahulu. Terdapat juga isu otot licin di dalam tisu erektil. Ini adalah enjin tersembunyi di sebalik ereksi yang kuat dan tahan lama. Jika otot itu lemah akibat kekurangan aliran darah yang betul atau penggunaan berlebihan yang kronik tanpa pemulihan, ereksi anda akan terjejas. Dan apabila itu mula pudar, keyakinan diri juga akan merudum. Saya pernah melihat lelaki menarik diri dari keintiman. Bukan kerana mereka tidak mahu, tetapi kerana mereka takut mereka tidak akan dapat beraksi. Tetapi adalah ini bukan hanya tentang sensasi atau kekuatan.
Otot lantai pelvik asas badan anda untuk kawalan seksual dan pundi kencing juga boleh menjadi lemah jika anda sentiasa dalam posisi yang sama, duduk, tergesa-gesa, tegang. Ia lebih penting daripada yang anda fikirkan. Dan sekarang mungkin lebih daripada sebelumnya sudah tiba masanya untuk bercakap tentang apa yang sebenarnya diselindungkan oleh semua ini. Kerana kadang-kadang ia bukan tentang nikmat sama sekali. Ia tentang kesakitan dan ia muncul dalam cara yang tidak dijangka oleh kebanyakan lelaki. 4. Kesan emosi sebab sebenar anda mungkin berasa kosong selepas itu. Saya ingin memberitahu anda sesuatu yang saya pelajari selepas berdekad-dekad mendengar rintihan lelaki, bukan hanya memeriksa mereka tetapi benar-benar mendengar ramai daripada mereka tidak datang berjumpa saya kerana masalah kesakitan atau prestasi. Mereka datang kerana ada sesuatu yang tidak kena. Mereka berasa janggal, kebas, terputus hubungan dan selepas beberapa soalan jujur, kebenaran pun terungkap. Mereka beralih kepada melancap bukan kerana keinginan tetapi kerana tabiat, kerana kesunyian, kerana keperluan untuk melarikan diri dari emosi yang mereka tidak tahu bagaimana untuk hadapi. Ia lebih biasa daripada yang anda fikirkan. Anda berasa tertekan, letih, mungkin sedikit cemas dan tabiat ini menawarkan kelegaan pantas. Selama beberapa minit anda berasa tenang semula, anda berasa terkawal, tetapi kemudian ia pudar dan anda ditinggalkan dengan perasaan kosong itu, kesunyian selepas itu, saat di mana anda melihat sekeliling dan menyedari tiada apa yang berubah. Anda masih bersendirian di dalam bilik, masih memikul beban yang sama di dada anda dan ketika itulah ia menjadi jelas. Ia sebenarnya bukan tentang seks sama sekali. Melancap apabila digunakan sebagai anestesia emosi boleh mencipta corak yang sukar dilihat sehingga ia telah berakar umbi. Daripada mengangkat telefon untuk bercakap dengan seseorang, daripada melangkah keluar pintu untuk menenangkan fikiran, anda berundur lagi dan perlahan-lahan dunia anda menjadi lebih kecil. Saya pernah melihat lelaki yang berhenti pergi ke rumah ibadat, tidak lagi menyertai aktiviti riadah perkumpulan, malah menjauhkan diri daripada cucu-cucu mereka. Bukan kerana mereka tidak peduli tetapi kerana sesuatu di dalam diri mereka terasa tidak kena, tidak bermotivasi, malu. Dan ironi yang kejam, perbuatan yang mereka harapkan untuk kelegaan itu secara senyap-senyap memburukkan lagi pengasingan mereka, bukan dengan niat tetapi dengan pengulangan. Jika ini terasa biasa, anda tidak rosak. Anda adalah manusia dan ada jalan keluarnya. Tetapi sebelum anda boleh mengubah corak itu, anda perlu mengenali tanda-tanda amaran bendera merah halus yang sudah cuba ditunjukkan oleh badan dan minda anda. Jadi mari kita lihat dengan lebih dekat 5 tanda-tanda amaran yang anda tidak boleh abaikan. Saya sentiasa percaya bahawa badan kita bersuara jauh sebelum ia rosak, tetapi anda perlu tahu bagaimana untuk mendengarnya. Selama bertahun-tahun, saya melihat lelaki masuk ke pejabat saya dengan soalan yang mereka hampir terlalu malu untuk bertanya. Soalan seperti mengapa saya berasa letih lesu selepas itu, mengapa saya perlukan lebih banyak rangsangan hanya untuk merasa perkara yang sama, mengapa saya rasa seperti kehilangan kawalan terhadap sesuatu yang dahulunya terasa begitu semula jadi. Dan di sebalik setiap soalan ada ketakutan senyap bahawa sesuatu telah berubah dan mereka tidak tahu bagaimana untuk memperbaikinya. Hakikatnya, tanda-tandanya ada di situ, cuma ia halus pada mulanya. Mungkin anda perasan bahawa selepas memuaskan diri, bukannya berasa puas atau santai, anda berasa letih atau kosong. Itu bukan hanya dalam kepala anda. Ia adalah sistem saraf anda yang terlalu dirangsang, tahap dopamin anda yang menjunam, badan anda memberitahu anda ia memerlukan keseimbangan. Atau mungkin anda mendapati diri anda melakukannya bukan kerana anda benar-benar terangsang, tetapi kerana anda bosan, cemas atau cuba mengelakkan sesuatu yang lebih berat di bawah permukaan. Dan kemudian ada tanda-tanda yang lebih fizikal, kepekaan yang berkurangan, kesukaran untuk kekal tegang, keperluan yang semakin meningkat untuk rangsangan yang lebih kuat untuk mendapatkan hasil yang sama. Perubahan ini tidak berlaku dalam sekelip mata, ia menyelinap masuk. Dan jika anda pernah berasa kecewa dengan diri sendiri, tertanya-tanya mengapa badan anda tidak bertindak balas seperti dahulu, ia mungkin bukan usia. Ia mungkin tabiat yang telah menjadi terlalu kuat, terlalu automatik. Tanya diri anda, adakah tabiat ini memberi manfaat kepada hidup saya atau adakah ia secara senyap merampas sesuatu? Adakah ia membantu saya merasa lebih terhubung
atau lebih jauh dari diri saya, dari pasangan saya, dari dunia. Tetapi inilah berita baiknya. Kesedaran adalah langkah pertama ke arah perubahan. Anda sememangnya boleh memulihkan apa yang telah hilang dan anda tidak perlu berhenti menjadi seorang yang seksual untuk melakukannya. Anda hanya perlu mendekatinya secara berbeza. Jadi bagaimana anda mengambil kembali kawalan tanpa melepaskan apa yang membuatkan anda berasa hidup? Itulah yang akan kita terokai seterusnya. 6. Bagaimana untuk menuntut semula manfaat tanpa risiko? Inilah bahagian yang kebanyakan lelaki dapati mengejutkan dan amat menggalakkan. Anda tidak perlu menghentikannya, anda tidak perlu menafikan badan anda, keinginan anda atau keperluan anda untuk pelepasan. Apa yang anda perlukan ialah mengubah hubungan anda dengannya. Kerana matlamatnya bukan untuk menghapuskan nikmat tetapi untuk meningkatkannya, untuk membawanya kembali selaras dengan kesihatan, tenaga dan harga diri anda. Saya telah bekerja dengan lelaki yang menyangka mereka telah merosakkan kepekaan mereka, mematahkan keinginan mereka atau kehilangan keupayaan mereka untuk berhubung. Dan anda tahu apa? Dalam hampir setiap kes, baik saja kami membuat beberapa penyesuaian utama, keadaan mula berubah kadangkala dalam masa seminggu. Ia tidak memerlukan ubat ajaib atau setimbun pil. Ia memerlukan kesedaran. Ia memerlukan niat. Mulakan dengan memperlahankan. Kebanyakan lelaki tidak sedar bahawa tergesa-gesa semasa merasai nikmat sebenarnya melatih sistem saraf untuk mengharapkan yang kurang. Sentuhan yang lembut dan perlahan, terutamanya dengan minyak semula, jadi seperti minyak kelapa atau minyak badam, boleh memulihkan kepekaan bukan sahaja secara fizikal tetapi juga emosi. Seterusnya, ubah postur anda. Berhenti melakukannya sambil membongkok di kerusi atau bersembunyi. Cuba berbaring rata atau berdiri untuk mengurangkan tekanan pada lantai pelvik anda dan berhubung semula dengan seluruh badan anda. Pernafasan dalam juga penting. Oksigen menyokong aliran darah, menenangkan saraf anda dan membawa anda kembali ke saat ini. Jadi anda bukan hanya mengejar pelepasan tetapi mengalami hubungan dan akhirnya berhati-hati dengan apa yang anda tonton atau bayangkan. Bahan lucah, terutamanya yang melampau, memprogram semula otak anda untuk mengharapkan fantasi berbanding realiti. Beri diri anda ruang untuk meneroka imajinasi anda sendiri, kenangan anda, nafas anda, kerana di situlah keintiman sebenar bermula. Sekali lagi, anda tidak perlu berhenti. Anda perlu kembali kepada keseimbangan. Dan apabila anda melakukannya, anda akan terkejut dengan apa yang badan anda ingati. Kekuatan, kawalan, ketenangan. Tetapi jika anda benar-benar mahu menetapkan semula kitaran ini bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk jangka masa panjang, maka apa yang anda lakukan dalam 7 hari akan datang boleh mengubah segalanya. Biar saya bimbing anda melaluinya. 7. Pelan pemulihan anda. Bagaimana untuk bermula hari ini? Saya telah melihat sendiri apa yang berlaku apabila seorang lelaki mengambil kembali kawalan bukan sahaja terhadap tabiatnya tetapi terhadap kesihatan, tenaga dan jati dirinya. Ia tidak memerlukan perubahan drastik atau peraturan yang tegar. Ia bermula dengan penetapan semula yang mudah, komitmen selama 7 hari kepada diri sendiri. Bukan untuk menjadi sempurna, hanya untuk hadir. Dan setiap lelaki yang saya bimbing melalui proses ini memberitahu saya perkara yang sama selepas itu. Saya tidak sedar betapa banyaknya yang telah hilang sehinggalah saya mula merasakannya kembali. Jadi inilah cara anda bermula. Untuk 2 hari pertama, hentikan semua rangsangan, fizikal dan visual. Tiada bahan lucah, tiada pelarian pantas. Hanya perhatikan bagaimana perasaan anda. Tulis jika boleh. Beri perhatian kepada fikiran anda, desakan anda, mood anda. Ini adalah tentang berhubung semula dengan apa yang berlaku di sebaliknya. Pada hari ketiga dan keempat, cuba sentuhan penuh sedar, sekali sahaja. Jangan tergesa-gesa, gunakan minyak semula jadi, bernafas dalam-dalam, kekal hadir dalam badan anda. Fokus pada perasaan bukan penamatnya. Ini adalah tentang melatih semula saraf, otot dan otak anda. Biarkan ia menjadi lembut. Pada hari kelima dan keenam, gantikan desakan itu dengan hubungi seorang rakan. Melangkah keluar, pergi berjalan-jalan, lakukan sesuatu yang mengingatkan sistem saraf anda bahawa ada cara lain untuk merasa hidup, cara yang membuatkan anda bertenaga, bukan kosong. Dan pada hari ketujuh, renung kembali. Lihat bagaimana perasaan anda bukan sahaja secara fizikal tetapi juga emosi. Adakah anda berasa lebih tenang, lebih yakin, kurang reaktif? Jika ya, teruskan. Jika tidak,
itu juga tidak mengapa. Ia bermakna badan anda sedang bangkit, kesedaran anda sedang beralih, penyembuhan tidak pernah lurus, linear, tetapi ia sentiasa bermula dengan perhatian. Pelan 7 hari ini bukanlah satu hukuman, ia adalah satu anugerah. Ia adalah cara untuk menuntut kembali semua yang anda fikir telah dirampas oleh penuaan. Kejelasan anda, kawalan anda, percikan anda. Tetapi masih ada satu lagi perkara yang perlu anda dengar, sesuatu yang mengikat semua ini bersama dan mengingatkan anda tentang apa yang sebenarnya dipertaruhkan. Mari kita lengkapkan bulatan ini. But, mesej terakhir doktor, berbicara dari hati ke hati. Selepas semua yang kita bincangkan, badan anda, tabiat anda, minda anda, penyembuhan anda, saya ingin meninggalkan anda dengan ini. Anda tidak rosak, anda tidak melepasi zaman kemuncak anda dan anda tidak bersendirian. Kebenarannya ialah apa yang anda rasakan bukanlah kelemahan. Ia adalah badan anda yang cuba berkomunikasi dengan anda, cuba mendapatkan perhatian anda. Dan sekarang setelah anda mendengar, setelah anda faham apa yang sebenarnya berlaku, anda mempunyai kuasa untuk membuat perubahan. Kita telah bercakap tentang bagaimana badan anda berubah selepas usia 60 tahun, bagaimana melancap apabila diamalkan tanpa kesedaran, boleh secara senyap beralih dari membantu kepada memudaratkan. Kita telah melihat bagaimana ia boleh mematikan perasaan yang sepatutnya anda hadapi, melemahkan saraf dan otot yang menyokong sifat kelelakian anda dan menyingkirkan hubungan yang lebih mendalam yang anda benar-benar dambakan. Tetapi kita juga telah bercakap tentang bagaimana untuk mengambilnya kembali melalui sentuhan penuh sedar, melalui keseimbangan, melalui penetapan semula, sedoh hari yang memberikan anda kembali kuasa kawalan. Saya telah melihat lelaki berusia 70-an dan 80-an mendapatkan semula kepekaan, tenaga dan keyakinan. Bukan kerana mereka berhenti menjadi seksual, tetapi kerana mereka mula bertindak dengan niat. Dan anda juga boleh, anda layak mendapatkannya, anda layak memiliki tubuh yang selesa untuk didiami, minda yang tenang dan jelas dan hati yang terasa terhubung, bukan bersendirian. Jadi biarlah ini menjadi saat anda berhenti bersembunyi, berhenti meneka dan mula menghormati diri anda sepenuhnya tanpa rasa malu, tanpa rasa takut dan tanpa rasa bersalah. Sifat kelelakian anda tidak berakhir dengan usia, ia menjadi lebih mendalam. Dan sekarang anda tahu bagaimana untuk melindunginya. Jika mesej ini bergema di hati anda, kongsilah dengan lelaki lain yang perlu mendengarnya. Dan ingat, penyembuhan sentiasa bermula dengan kejujuran dan anda baru sahaja mengambil langkah pertama. Jika video ini memberi anda kejelasan atau membuat anda rasa difahami, sila luangkan sedikit masa untuk suka, like, kongsi, share dan tinggalkan komen di bawah. Saya membaca setiap satu daripadanya. Suara anda penting dan kisah anda boleh membantu lelaki lain merasa kurang keseorangan. Jika anda percaya dalam mewujudkan perbualan yang lebih jujur dan hormat tentang kesihatan lelaki, pertimbangkan untuk menyokong saluran ini dengan sumbangan kecil. Setiap sumbangan membantu kami mencapai lebih ramai lelaki yang memerlukan mesej ini. Langgan subscribe jika anda belum melakukannya dan mari kita terus membina komuniti di mana kebenaran, penyembuhan dan kekuatan diutamakan, tidak kira usia anda.